أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. صدق الله مولانا العظيم. Ayat yang kedua hingga seterus kepada ayat yang kelima. Dalam dua ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, makna kata tiga ayat ini ialah Allah menyatakan sifat orang-orang mukmin yang kamil. Mana orang mukmin yang sempurna imannya. Tidak nafikan semua orang mukmin tu ialah bersifat dengan setengah-setengah sifat itu. Tapi maksud di sini nak menyatakan orang mukmin yang sempurna iman, kamil. Itulah ditulis buat tajuknya sifat al-mu'min. Kita tafsirlah situ. Sifatul mu'min ayil kamilu fil imani. Makna gitu. Sifatul mu'mini, sifat orang-orang yang beriman. Yakni orang beriman yang sempurna pada imannya. Itu kita kedip begitu. Sifatul mu'mini ayil kamili fil imani. Sifat orang mukmin yakni yang sempurna pada imannya. Bagaimana sifat orang mukmin yang sempurna itu? Mana kalau tak ada sifat yang akan disebut oleh Allah ni, mana iman kita tu kurang sempurnalah. Katanya innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebab dia datang dengan innama
Mengaji kalimah innama adatu hasrin, satu perkataan yang menunjuk atas simpankan sekadar yang disebut. Tu hanya bahasa jadi kampung ke panggil hanya ni je. Hanya al-mu'minun, bermula je tafsir mudah. Bermula sifat orang yang mukminin. Seperti tadilah, orang yang mukminin yakni yang sempurna iman mereka itu, iaitulah segala mereka orang mukmin yang apabila disebut Allah, ayat kedua, apabila disebut nama Allah, atau satu tafsir lagi, ataupun disebut akan janji Allah. Apa tu? Itu panggil takdir mudhaf. Iza zukirallah, satu takdir ai iza zukirasmullahi, ataupun iza zukirallah ai wa'iduhu. Kana ki janji di sini ni janji siksa. Dia lorak kita tu kena kait. Kalau orang Arab tu dia janji, dia bercakap dua. Kalau cakap wa'd, itu janji dengan buat baik. Bila kata wa'id, itu janji ikut siksa. Nah, dia mada dengan sirah dia ya. Wa'd, artinya janji ikut balas baik. Janji beri pahala, janji angkat darajat, janji beri nikmat. Itu panggil wa'd. Apabila janji siksa, janji azab, tu panggil wa'id. Maka lorak kita kena kait lagi. Apabila disebut Allah, apabila disebut akan nama Allah, atau janji Allah, apabila disebut akan janji Allah, yakni janji dengan azab. Tu daripada hak Arab. Iza zukirallah ay wa'iduhu, janji Allah, janji dengan azab. Orang mukmin apabila sebut nama Allah je, jawab iza, jawab apabila, nascaya wajilat qulubuhum, nascaya gementar hati mereka itu. Apa kita ada redak lah tu. Boleh kita cek diri sendiri lah. Bila orang sebut Allah, bahasa kita ada sikit. Kalau kita nak banding hak perasaan, kalau kita duduk jalan sore, orang bahasa menakut, hatu tu, bahasa mana? Diri belum orang. Kata hatu. Tu nak ayat bahasa lah tu. Orang ni bahasa gitu. Bila sebut Allah, dia pakai takut. Kita hatu, takut. Allah biasa, tak ada. Itu makna sifat kita tak kamil. Mana iman kita tak sepenuh. Sempurna bila tersalib pula sepenuh. Kalau kira markah ke ada? 50 lebih. 50 lebih ya. Ni apa orang ni, orang-orang yang iman yang kamil dia panggil. Hanyalah tu orang tu. Innama, ya apabila disebut nama Allah, dia takut. Takut, dia gementar hati itu berdebar-debar. Supaya kita takut ke orang kedebel dah. Ingat munah, dia tu nak marah ke mu. Allah kita ni wasa takut. Atau apabila apa tu? Apabila sebut janji. Janji seksa. Orang tu dia kedebel baikan. Bila orang tak ingat lah, dia tu nak marah kamu. Allah takut selalu. Maka orang iman sempurna bila sebut janji Allah. Bila sebut janji Allah dengan seksa, dia getar dalam hati dia. Tu orang-orang panggil orang mukmin yang kamil. Kita tak sampai ke situ. Kita kenal kata kita ni belum kamil. Belum sempurna. Bukan tak ada langsung iman. Ada. Sebab imannya pula kepada rukun dia. Pula kepada rukun dia.
Supo semaya itulah semaya belaka beribu-ribu orang semaya tapi kamar bukannya semua. Tak. Khusyuk bukannya sama. Tapi kalau cakap dari segi semaya sah, hak ni kita pula ke rukun. Rukun dia mana takbir, ada takbir bila dengar takbir ucap Allahu Akbar, dengar kena molek dah. Baca Fatihah lebih kurang sekadar sah pun kena. Rokok, tunduk setara tu, sujud setara tu, orang tengok semua rukun cukup. Hukumnya sah semuanya. Tapi dari segi kamar, dari segi khusyuk, tu tak sama. Ini pun sepatutlah bila kita ada rukun iman yang 6 tu panggil mukmin semuanya. Beriman dengan Allah. Huraian dia tu beriman dengan segala kitab, beriman dengan segala rasulnya alaihi wassalatu wassalam, beriman dengan segala malaikatnya, beriman dengan hari kiamat kita percaya akan berlaku sungguh. Dan beriman dengan qada dengan mana semua benda tak berlaku dengan tidak kehendak dan tidak berlaku oleh Allah. Bila ada tu panggil mukmin. Lepas tu sepenuh setara anak, tu gak tak sama dah lah. Supaya kita orang sok tu lah, orang sok 100 orang naik semua 100. Tapi cuba cek mereka, tak sama belaka tu. Kita boleh banyak kali kelas 100. Kita boleh nombor 100. Tu naik tu semua tu naik. Faham semua. Tapi mereka tinggi rendah tu tak sama. Maka ayat ni Allah duk menyata sifat orang mukmin yang sempurna iman itulah di antaranya yang apabila disebut nama Allah ataupun disebut akan janji Allah, yakni janji dengan siksa. Jawabnya wajilat, nascaya gementar qulubuhum, oleh hati-hati mereka itu. Bapa tu gementar tu ila kerana takut akan Allah. Tu dia. Wajilat qulubuhum, gementar hati mereka itu. Bapa gementar? Takut kerana takut mereka itu akan Allah. Berdebar-debar hati dia. Baca Quran tempat dia sebut ayat tu gak, berdebar-debar. Ada setengah satu pernah temu satu orang di Mino, duk bercakap dengan dia apabila baca ayat petang nampak tubuh dia berdebar nampak. Ada sengoti orang lagu ni. Dia reti makna ayat pula. Cerita pula dia tadabbur makna ayat. Baca sekat nak baca tak boleh. Ada menangis. Tu dia dek. Kita tak faham makna ayat lagi. Hanya kita tupu kepada suara je kita. Punya suara sedap ke? Tak itu ke? Itulah sifat orang mukmin tu satu sifatnya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sifat yang kedua. Dan apabila dibaca tuliyat, fi'il bina maf'ul tu, daripada tala yatlu tilawah, manakala bina maf'ul tuliyat, tu ya tukar kawat tukar daripada wa asal tuliwat. Kerana tala yatlu tilawah, orang mengaji lurah campur dengan sarah, panggil mu'tallam al-wawi. Manakala dipindah tuliwat, bila bina fa'u tuliwat, jadi tak semasuklah apa dia didulukan oleh kasrah dia masuk dengan ya, lalu tu tukar wa ke ya tuliyat. Tu kaedah. Sampai panggil tilawah, sujud tilawah, tak kata sujud tilayah. Sujud tilawah, tala yatlu tilawatan, talawa yatlu. Ala fi'il panggil huruf waw. Manakala bina maf'ul tuliwat, tapi tak cakap lagu tu, cakap dengan tuliyat. Bermakna kata wa sudah ditukarkan ya. Apa? Kerana didulu wa tu, didulukan wa tu dengan kasrah tuli, maka tak masuklah dengan wa jadi berat tuliwat. Tukarkan ya tuliyat. Tu kaedah tu dia. Baik.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibaca atas mereka itu, mereka itu klik pada orang yang mukminin tadi. Klik pada ayat al-mu'minuna allazin, klik pada allazin. Orang ngaji kaedah kata jumlah iza zukirallah, jumlah sila allazin. Wa iza tuliyat atas pada jumlah iza zukirallah, sila allazin. Dan apabila dibaca atas mereka itu, atas orang yang mukmini itu, baca akan segala ayat. Kita tambah akan tu nak erti kata naib fa'il. Tuliyat dibaca. Dibaca akan segala ayatnya ayat Allah. Maksudnya hukum Quran. Baca tempat hukum-hukum. Hara itu, hara ini, siapa-siapa kerja begitu, nascaya janji begitu. Lagu tu dia takut tu. Nascaya zadathum imana, nascaya menambah ia ayatuhu, segala ayat. Dia panggil isnad majazi. Kalau orang mengaji ilmu ma'ani ke, dia panggil isnad majaz. Sana menambah kepada ayat tu majaz. Hakiki yang menambah siapa dia? Allah. Tapi nya sana apabila dibaca ke atas mereka akan segala ayat Allah, nascaya zadat, menambah ia segala ayat. Dia panggil isnad majaz tu. Supaya apabila kita makan tu mengenyek ia akan kita. Apabila kita perubat, ubat tu menyembuh ia akan kita. Tu kecek lagu tu salah ke tak? Tak salah. Kecek tu betul tu. Tapi kena tolong dengan ilmu orang panggil apa tu, sana mengenyek kepada makan ni, sama sana menyembuh kepada ubat. Dia panggil isnad majazi. Ataupun dengan kata lain majaz akli. Nasbah kita orang mukmin. Sahabat kita orang mukmin, siapa yang hakiki menyembuh dia mengenyek? Allah. Begitu juga siapa yang menambahkan iman, siapa mengurangkan iman? Allah. Tu orang panggil hakikinya nascaya menambah oleh Allah dengan sebab ayat tu. Nak gitu. Tapi tak pakai sana ke ayat selalu. Zadat, nascaya menambah ia. Dan satu perhatian lagi ngaji lurah. Zada yazidu, dia ada mutaaddi, ada lazim. Kalau hak zat lazim makna gini, bertambah ia. Dia panggil lazim. Adapun hak mutaaddi menambah ia akan. Tambah lazim sampai dua maf'ul. Tengok, zadat menambah ia dhamir mustatihiyah rajak ke ayat. Hum maf'ul yang pertama, imanan maf'ul yang kedua bagi zadat. Tu orang panggil dah. Baca jumlah menambah. Nascaya menambah ia segala ayat yang dibaca tu. Bila dia dengar ayat-ayat dibaca ke atas dia, menambah ia akan mereka itu, hum akan mereka itu, akan orang yang mukmin itu, menambah akan apa? Iman. Tu maf'ul yang kedua. Menambah akan iman. Iman kau bertambah. Inilah setengah pada ayat yang jadi dalil bagi kaum yang mengatakan iman ada bertambah kurang. Orang tanya, iman tambah kurang ada iman? Khilaf ulama. Satu kawan kata iman ada bertambah, ada kurang. Ada yang kata dak, iman tak bertambah, tak kurang. Kalau duk tambah kurang tu amal. Kalau tu hak atas kaum ia kediri mana? Menambah iman dengan makna apa makna bertambah iman? Makna bertambah porok iman. Seperti mana amalan? Maka amalan dia panggil porok bagi iman. Dah tunah ganti mari di iman. Bila iman tu subuh, jadi subuhlah ganti dahanya. Banyaklah bunga buahnya. Menambah ia segala ayat apabila dibaca itu akan mereka itu orang mukmin tu menambah akan iman. Apa makna menambah iman? Benar hati. Sidik dia panggil. Benar hati. Dia payah juga, dia kada hati dengan mulut ni tak serupa.
Dah tak tegur lama mana hati dengan mulut. Mulut cakap lagu ni, hati kok lain. Ya, ada lagu tu. Kadang-kadang buat mani, hati tak boleh. Temu dengan dia tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh lama tak jumpa. Bawa becak kita tengok. Ada orang lagu tu. Dia kata, "Hano mau pelak itu. Kau saat ni suka molek." Ada yang tak kenal beberapa perkara. Tapi bila temu depan ya baik. Ada orang lagu tu. Betul ayat kata hati dengan mulut tak semesti. Tuai satu. Tapi hati dengan mulut terkadang tak serupa. Tengok orang munafik kata, ngucap 2 kalimah syahadah jangan main. Tapi lihat dalam tak kali. Sebab Tuhan kata, "Wa ma hum bimu'mini." Tidaklah mereka itu beriman. Walau ucapan dia tu bagus. Nasyhadu innaka la rasulullah. Tengok. Ni orang ni bagus. Iman dia tu lidah yang mengaku, hati dia pun benar. Ni apa orang mukmin yang kamil, yang tinggi martabat di sisi Allah Taala. Baik. Dan tambah lagi sifat satu lagi. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ni sifat yang ketiga. Dan atas Tuhan mereka itu sahaja. Atas Tuhan mereka itu semata-mata. Terti di wa 'ala tu orang panggil taqdimu ma haqquhu ta'khir. Kaedah balarah pula asalnya 'ala ta'alluq mana? Arah jar panggil. Ta'alluq pada yatawakkaluna. Maka kaedah kita muta'allaq dengan muta'alliq, dia muta'alliq kemudian. Dia kena nak wa yatawakkaluna 'ala rabbihim. Tiba-tiba disebut ala dulu. Tu memberi faedah hasar dia panggil. Memberi faedah mana? Atas Tuhan semata-mata mereka serah. Tu reti jua lagi. Wa 'ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka itu sahaja. Berserah mereka itu. Berserah mereka itu. Serah apa? Yani akan segala pekerjaan. Akan segala urusan. Dia serah ke atas Allah je. Walaupun Zuhir dia buat. Zuhir berusaha. Zuhir buat kerja. Zuhir minta tolong. Tapi hati dia gantung dengan Allah. Tu dia. Dan atas Tuhan mereka itu berserah mereka itu. Tiada, hanya pasal tiada ni apa ni? Ni ambil di ala tu hak kata saat ni taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra, tu kaedah. Mendulukan barang yang sebenarnya dia tu kamu dia, sebenarnya sebut ke dia. Wa yatawakkaluna 'ala rabbihim, dan serah mereka itu atas Tuhan. Ni dak wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan semata-mata ataupun atas Tuhan mereka itu sahaja. Serah mereka itu, yakni akan segala kerjaan. Bila atas Tuhan saja, tiada dengan yang lain. Dia ambil mana tu dah ada. Tu ambil mana hasar dia panggil tu. Supaya ni pak ayat. Iyyaka na'budu. Tu iyyaka jadi apa orang mengaji nahwu. Jadi maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bagi na'budu. Asal maf'ul dia kena duduk dia dalam susun dia. 1 2 3. 1 2 3. Dia kena fa'il dulu, lepas tu fa'il, lepas tu maf'ul. Tiba-tiba dia ambil maf'ul sebut dulu pada fa'il. Ada reti lain pula sama hal. Kalau kata na'buduka, kami sembah engkau, tak ada bunyi ja itu. Bila kata iyyaka, engkau jua kami sembah, tidak akan yang lain sama sekali. Kami tak sembah akan yang lain sama sekali. Tu reti di ambil lafaz dia sebut dulu. Tu balarah Quran tu dah. Ni apa tu? Tak kala Allah duduk dulu bunyinya atas Tuhan mereka itu semata-mata ataupun sahajalah berserah mereka itu. Tak kala reti daripada gitu, tiada bergantung hati mereka itu dengan yang lainnya, dengan yang lain pada Allah. Hati tak bergantung dengan yang lain. Tu panggil tahu dia duduk dengan Tuhan dia. Dia kata itu.
Bila kata hakak-hakak, dia tu duduk dengan Tuhan. Dia orang duduk dengan Tuhan ni kesik tak? Dia tak sebut kesik, tak sebut puas tak. Orang dia kata puas weh, macam dah tu. Pasal duduk dengan orang tu panggil. Bila orang tak ada puas weh, ya dah. Kadang-kadang orang beratus duduk puas weh dah juga. Budak-budak pondok dia sayangnya tak ada. Sayang yang rapik kelit ada hari seminggu. Puas weh kata dia. Mata puas apa dia orang dah beratus. Tak ada hak cuk dia, hak kena hati dia. Wah weh kata. Tu kita cari sayang. Wah. Orang duduk dengan Tuhan, orang ramai je. Saya tahu ramai, orang tak ada pun tak ada apa-apa. Sebab hati dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada duit pun dia segar, tak ada duit pun dia segar. Sebab dia bergantung dengan Allah. Kita duk bergantung dengan duit. Nampak kering je ni. Ni dia beza teruk tu. Tu apa yang orang sapa tak sapa tu bahti dia panggil. Tu dapat ilmu tazkiyatun nafsi dak cuci tu. Bak alim fiqh pandai syariat begitu dia begini. Dah. Bak bersih dalam tak ada. Tu jadi tu. Tu mana orang ni orang atas Tuhan je. Bertawakal serah akan segala kerjaan mereka itu. Walaupun zuhir tak lagu nak zuhir. Kerja ni kawan sekolah demo. Tu zuhir. Main nak minta tolong sekali ni. Mari ni ada hajat sikit ni. Tu hak tu masalah syariat. Kerana Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah kamu. Orang minta tolongmu, tolong. Kau dah mampu. Mu pula tutup, minta tolong sama mu. Tolong menolong. Mu tolong aku tolong mu, tolong menolong. Tu syariat. Ada apa hakikat? Hakikat hati bergantung dengan Allah. Itu lah. Tak ada belawai apa-apa. Hidup belawai tu hak dia tak faham. Katanya itulah makna wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang ketiga, atas Tuhan semata-mata mereka itu berserah, yakni akan semua pekerjaan. Tiada bergantung hati ataupun tiada teguh hati mereka itu dengan yang lainnya, dengan yang lain pada Allah. Sabit dia senang. Dan bahasa kita ni kadang-kadang kita tolong orang, nak ada tujuan di sebalik. Habis tu kalau minta tolong orang lain tak tolong, malah kata, saya ingat dah dia ni, saya sayang dah. Orang tolong pun kali tak ingat. Tu kerana kita dah nak benda tu. Allah. Cuba orang duk berkata dengan Allah, dia minta tolong dia tu, dia tu tak minta maaf, tak boleh tolong. Tak ada apa. Tak ada apa sebab dia duk berkata dengan Allah. Allah tak izin. Ada hikmat tu. Allah tak izin, ada hikmat. Sebab dia berkata dengan Allah. Tengok tu. Hati mereka itu sampai situ. Sahabat dia tak ada timbul bangkit dia tak ada. Dia orang pasal lagu tu timbul bangkit dia tolong dia borang itu sikit minta dia bangkit dia tolong. Habis pahala gerubung betul kata dah hati tak bersih, amal banyak pun belum tentu lagi, mari dibanjir pupuk habis. Tinggal buih. Tu dia. Sabit tu bagi orang yang hati dia sapa amal zuhir nampak tak ada anak-anak ni. Kita anak kita. Tapi tak bagi mereka tu di hati dia sapa. Tu sifat yang ketiga. Tengok sifat yang keempat pula. Ni mai hak zuhir. Pasal ni hak batin. Allazina yuqimuna as-salah. Jumhur baca. Tapi kalau kira apa dia? Nafi' hak riwayat warah. Dia baca dengan tafkhim tu. Jadi 10. Baca itu dah. Allazina yuqimuna as-salah. Dia baca gitu. Dia baca tafkhim. Kita tafkhim lah Allah saja kita tafkhim. Kira kita, riwayat kita, hak tabkhilamnya kalimah Allah ketika didului oleh dhammah dengan fathah. Allah.
Rasulullah. Kata tu baru tafkhim. Kalimah Allah juga kalau didulu oleh kasrah, tak tafkhim, baca dengan tarqiq. Rasulillah. Dah itu kan? Bismillah. Tak kena bismillah. Baca gak le dua bismillah. Apa dua bismillah? Tak tu. Lampa bila didulukan lafaz kalimah jalalah apabila didulu oleh kasrah baca dengan tarqiq dengan nipih. Lillah, Rasulillah, bismillah. Bila dulu oleh dhammah atau patah barulah tafkhim. Rasulullah. Allah. Bunyi tafkhim kita. Adapun kerawarah tak? Lam bila didulu oleh dha oleh sa, dia baca itu. Wa man azlamu dia baca itu. Lamu follow alladzina yuqimuna shalah, segala mereka yang mendiri mereka itu akan sembahyang. Bila itlaq sembahyang 5 waktu yang maklum. Apa makna mendiri? Dengan ini nak tafsir makna mendiri, bukan semata-mata semaya, mendiri ke semaya. Apa makna mendiri? Dengan ini tafsir. Dengan bahawa mendiri dengan hukuk sembahyang. Maknanya dengan menunaikan segala hak semaya. Hukuk tu jamak pada hak. Gak kita bercakap Melayu banyak sekali dia ambil hak Arab jadi Melayu hak. Hak apa ni? Hak saya. Hak apa ni? Hak kawan. Hak demo dah. Ada hak. Gapo hak? Ma yajibu ada'u, barang yang mesti tunai. Itu hak. Kalau kita ni ada hak bukan? Diri kita ada hak atas kita, kena kita tunai. Ada hak orang lain atas kita, hak isteri atas kita suami. Hak suami atas isteri. Hak anak atas ibu bapa. Hak ibu bapa atas anak. Hak Allah atas hamba. Ada hak belaka tu. Kita ni tak sunyi pada hak nah. Tak lepas daripada hak. Maka bila semaya ada hak dia. Tak tunai hak tak panggil semaya lah. Baca Quran ada hak dia. Tak tunai hak haram lah baca Quran. Hak Quran ada. Hak Quran seperti kita baca tempat wajib al-gunah. Hak dia kena wajib dengung. Seperti wa mimma, cuba baca ini. Wa mimma ada dah. Ada gunah dah. Tak ada gunah. Salah tu. Syiddah ada dah. Sedik ada dah. Mimma ada sedik dah tu. Mimma. Tapi tak ada gunah. Bila baca Quran, hak Quran wajib dengung. Ya, wajib al-gunah. Wajib kena dengung. Wa mimma. Cepat, cara cepat. Dia kena dengung. Dia panggil hak. Kalau tak tunai hak, salah. Kerana hak tu wajib tunai. Maka semaya dia ada hak dia. Dengan hukuknya, dengan menunaikan segala hak semaya. Gapo hak semaya? Bayar. Daripada, tu bayan. Nak menyatakan hukuk. Gapo segala hak semaya kita kena tunai? Daripada syarat. Tu. Tengok. Nak semaya syarat kena apa? Suci daripada hadas. Ambil wuduk dulu. Tak? Kena suci daripada najis yang tak dimaaf. Kena najis apa dia? Lepas tu kena suci daripada najis yang tak dimaaf pada pakaian, pada tempat. Dan kena berhadap ke belak, kena tahu mana pihak ke belak. Tu hak semaya semua tu. Sabit tu daripada situlah wajib kena najis tu. Sebab nak pergi pada hak semaya dah berlaku. Sebab apa? Sebab kita kena suci daripada. Dan bila semaya kita nak diterima tak diterima, kena suci pula kita tu daripada makanan yang haram, pakaian yang haram. Kalau kita semaya, pakaian kita dah pakai ni pakaian yang haram. Semaya sah bila suci, baju hak kita curi hak orang. Pakai ada semaya. Tapi baju suci bersih. Tak ada najis yang tak ada mah, tak ada. Kita pakai semaya sah dah. Sah.
Tapi makbul tidak. Sebab apa? Sebab semasa kita duduk semai kita pakai yang haram. Kata-kata. Hati hak panggil. Itu masalah hak dia. Mana hak batin. Daripada syarak. Syarak hak zuhir. Berhadap ke belak. Kena tahu kaifiat semaya. Nak tahu cara-cara. Tidak. Orang panggil. Tak ada hak semaya. Tak sah. Dan rukun. Juzuk-juzuk dia. Juzuk hak nak jadi semaya. Pekakah kita nak susun jadi semaya. Dia panggil juzuk. Kalau kita nak menanak kat juzuk dia kena ada berah. Tidak tak panggil menanak lah. Ambil air boleh puyuk. Pasal api pelong. Duk apa? Duk menanak. Dia panggil buka. Mana berah? Kalau jak tu dah apa? Duk rebuh air. Tak apa. Tidak. Kalau jak tu duk menanak. Tak cukup juzuk dia. Itu dah tu. Tu nak banding napak dengan rukun tu dia tu. Rukun semaya setengah daripadanya baca Fatihah. Tak baca Fatihah tak boleh. Malaikat hak dibenar gugur seperti orang masbuk. Kita mengaji di sana kan. Dia pasal segala hukum. Maka nak reti sini kena pergi mengaji Kitabus Salah. Bab semaya lah. Nak reti tafsir sini ni kena pergi bab cara semaya. Tu dia sahabat Tuhan kata yuqimun. Mendiri. Tak panggil mendiri kalau tak tunai segala hak semaya. Apa segala hak? Iaitu segala syarat dan rukun. Daripada syarat situlah kena tahu pihak kebelak. Dan rukun. Apa rukun semaya? Berdiri. Bagi orang tak ada uzur nak duduk tak boleh. Tu di sana. Tu panggil mendiri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mana nak panggil orang mukmin kamil dia cukup zahir batin dia lah. Syariat zahir pun cukup. Dan daripada barang yang kami rezeki, yang kami beri. Rezeki ni kita ambil Arab juga jadi Melayu. Rezeki. Kalau kira lurah sungguhnya razaqa dengan mana a'ta. A'ta mana beri. Wa mimma razaqna, yani wa mimma a'taina. Dan daripada barang yang kami beri akan mereka itu klik pada orang mukmin ni tadi, barang hak kami beri ke dia tu, kami beri akan mereka itu yunfiqun, membelanja mereka itu. Membelanja tu panggil infak. Nafkah tu panggil belanja lah. Yunfiqun nafkah. Ada letak mehak Arab kecek nafkah. Tapi banyak dah guna nafkah tu masalah sobek dengan suami isteri je dah. Tak ada nafkah. Tak ada nafkah. Dalam Melayu betul apa? Tak ada sangga. Tak ada belanja. Tapi kita tak bila belanja isi kahwin ni pula dah. Kena reti banyak dah pusing gigi. Bahasa kita reti gigi dulu, reti dengan besar ke panggil. Ni tak sama besar dengan bisa. Reti dengan besar dengan dia kecek. Bila kita ngaji sungguh terjemah daripada Arab anfaqa yunfiqu infaq, membelanjakan, sanggokan. Tu arti. Bila kita ada isteri, syarat wajib atas kita kena sanggo dia. Kena sanggo dia. Syarat dia pula kena patuh kelikon ni. Ya ada hak masing-masing tu. Bukan sebelah. Bukan sebelah. Itu makna rezeki tu makna beri. Beri daripada barang pemberian yang kami beri akan mereka itu, membelanja mereka itu. Belanja ke mana? Semua orang pandai belanja. Belanja kena tafsir. Belanja yang ni pada taat akan Allah. Kalau tu apa je kena sini mengaji bab belanja pula. Kena taat, kena maksiat. Apa kita nak belanja? Nak belanja tu dia. Daripada nak cari nak boleh hasilnya nak cari dengan jalan mana? Mengaji bab usaha pula. Ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Tu baiklah situ. Curi, rapah, ropok, menipu. Masalah ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Jangan kamu makan harta antara sesama kamu tu secara batil. Tafsir batil, menipu, merapah, meropok, curi, berjudi. Tu batil belaka tu. Cukai, reba, tu masalah batil. Tu hak balik nak dapat. Bila dapat dah nak perhabis kok ana pula dah. Allah. Mana kata pelatu di atas kita dah sama. Bukan turut perhabis, turut sekanak nafsu, buat judi ke, menyamabuk. Tu salah, lek impak dia panggil, lek belanja tak kena pula dah. Apabila itlaq belanja pada taat akan Allah. Dia panggil belanja atas jalan keredaan. Kan berapa banyak orang belanja hari-hari berapa sehari-hari. Tak saya boleh jadi kebajikan aslu. Boleh jadi kau balik maksiat kena dengan hati Allah, tak saya. Ni mana kata balik masuk pun ada, balik tubik pun ada. Allah. Orang lagu ni misalnya seperti apa? Nak misal apa tu? Nak misal membelanja pada taat akan Allah. Misalnya seperti perbuat masjid, tempat ibadat. Dia belanja pada buat masjid dan madrasah. Masjid mana tempat sujud ke Allah, tempat semaya. Itlaq khas, murad ataupun itlaq juzuk, muradnya kul. Tempat sujud ni tempat semaya, tempat sembah Allah, tu masjid. Madrasah, tempat mengajar belajar, tu madrasah. Darasah tu mana mengajar belajar. Buat tempat mengajar. Maka di sini dia ada perbezaan. Bila kata buat masjid, dia jadi wakaf dengan sendiri walaupun tak berlafaz wakaf. Adapun buat madrasah, dia tak jadi selalu wakaf. Supaya orang dah buat masuk khairat. Masalah tempat tu tok guru buka pondok setempat ataupun tempat mengajar. Orang pakat khairat lah, orang ni ada tia, ada kayu gitu tia orang dulu. Ya mata uang tak banyak ana orang dulu. Mata duit tak banyak, dia banyak benda. Orang ni pergi khairat tia, orang ni pergi khairat rasuk. Orang ni lata, orang ni hatta. Tu. Pergi, susul jadi satu madrasah, tempat tok guru ngajar. Anak murid nak ngaji tu panggil apa tu? Madrasah. Maka jadi wakaf ke tak tu? Tak. Tu khairat orang panggil. Ingat pengertian khairat dia umum pada wakaf nah. Orang kita silap faham besar situ. Bahawa khairat wakaf lalu. Nak mengaji bab wakaf semula lah. Pandang mulut pergi dulu ada mengaji. Tu dia dah. Wakaf suku kena berlapar. Aku menjadikan rumah ini wakaf. Di atas buat ke madrasah. Baru hilang daripada milik. Ada apa ni khairat ni? Amun masuk khairat duit, khairat benda, khairat apa, buat kebajikan, dia panggil tambun. Bukan wakaf. Wakaf panggil sarana. Itu tak? Tu tak ada milik siapa-siapa lah tu. Ni tak khairat. Maka khairat tu, dia khairat pada tok guru tua balasah. Jadi hak dia buat khairat, dia tak ada rumah lagi. Dia golek orang dulu dia mengaji 3-40 tahun duk ngaji je. Mana nak kerja buat apa orang? Klik-klik nak kerja buat tak boleh dia minta suruh mengajar. Dia klik nak kerja lah, nak sanggak nak isteri. Tak apa. Mengajar. Pas nak mengajar nak ambil pon buat tempat tak ada ni. Dia mau pakai khairat, beri ke tok guru, buat kebajikan. Beri ke tok guru. Tok guru boleh buat rumah, boleh buat madrasah. Jadi siapa tu? Hak tok guru. Kita buat kebajikan, maksudnya ta'awun 'alal bir. Tolong menolong atas kebajikan. Ni dak masuk bulukok ai kata apa wakaf. Pas tu buat gapo tanya. Haru sungguh dunia pun. Itu ya. Victim malah duit. Victim malah kita tidak rasa ada berilah. Noh. Itu kan. Tu ya. Tu mana kata yunfiqun. Belanja nak. Belanja kok jalan taat akan Allah. Seperti perbuat masjid. Masjid apabila kita buat masjid, dia jadi wakaf dah. Bina sebuah masjid. Lepas tu sudah dibenarkan semaya. Jadi wakaf dengan otomatik. Tu masjid. Ada pun madrasah? Tak. Tempat musalla. Musalla ni buat tempat semaya. Musalla.
Musalla ni lebih khusus apa dia tu daripada masjid. Itu. Dan rumah wakaf. Wak rumah wakaf. Rumah tu kadang-kadang rumah tu panggil ni supaya wak pondok wakaf. Ada maripat habisnya ana sebuah pondok 20,000. Dia beri duit untuk beli ataupun dia beli kayu mahal buat. Apa tu berapa menjadikan ini wakaf. Maka jadi wakaf. Tak ada milik siapa-siapa, tak ada milik tuai duit pondok, milik orang duduk pondok, cuma diwakafkan atas budak pelajar. Siapa nak duduklah. Apa je ada pelaturan kena ada nazir orang jaga, tak ada orang jaga dia rusak. Tu panggil nazir. Tu je milik, tak ada milik siapa-siapa. Melainkan wakaf khas. Wakaf khas pun bukan jadi milik, cuma dia sudah dia. Mana aku menjadikan pondok aku ini wakaf khas atas Abdullah tu dan anak-anak cucu dia. Jadi dia je berhak, orang lain tak ada hak. Nak duduk situ orang lain tak ada. Melainkan dia izin. Mu nak duduk boleh ada. Kena sudah dia. Tapi bukan milik dia. Hak jadi milik ni hak hebah, hak hadiah. Gitu dah. Baik. Walaupun apa yang nak menyata sini perbuat masjid, maksudnya kata apa tu, belanja harta pada jalan taat dan buat madrasah, buat tempat mengajar, belajar, dan rumah wakaf. Buat satu rumah menjadi wakaf atas orang lalu lintas, orang nak berhenti di mana hadap situlah rumah wakaf. Dan sedekah. Sedekah termasuk bila sebut sedekah, termasuklah sedekah hadiah dan nafkah akan ahli. Dia guna tu nafkah tu. Dan belanja akan ahli, bila sebut ahli anak isteri. Anak isteri. Dan zakat. Dia ada milik harta zakawi, harta yang bahasa kena zakat. Bila cukup rukun dan syarat, maka wajib atas dia keluar zakat. Maka belanja tu masalah belanja pada jalan taat. Orang yang bersifat dengan 5 sifat ini Tuhan hukum kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Tuhan hukum sendiri. Orang macam ni hukum dia apa? Saya kata ulaika. Dia kata mak wajib tu. Kita nak buat pandok siapa sifat atas qadar tabi'in, tak bolehlah, kena lebih sikit pada tabi'in. Sekarang 3 gerak. 4, 5 naik lagi lah. Tu dia. Ulaika tu hak Quran. Tu hak Quran. Kalau tu ulaika hum salah tu. Salah tu baca gitu. Hak dia, kena beri hak dia. Walaupun makna tak ada usak pun, hak dia tu. Wajib panjang dia panggil. Mat yang wajib. Betul tak ada panjang apa ni. Wa tu tulis. Sebagai apa tanda kata hamzah tu didhammahkan. Jumpa ada pada tulis, tak ada pada baca wa tu. Kalau ada tulis kena tulis. Kena tulis wa. Tapi baca tak ada. Ada pula tu alif tak ada. Tapi kena baca. Quran. Deh. Cuba perhati tengok. Hamzah, alif, lepas tu wa. Wa tu ada pada tulis, tak ada pada baca. Betul? Alif dah ada. Lepas pada alif dah ada. Tak ada. Tapi ada pada baca. Alif ada. Serta tambah mak nak berada. Tu hamzah suku. Ulaika. Tu kelimah, satu kelimah haraf kitab. Tuhan kata ulaika, bermula mereka itu. Letak isim dia panggil isim isyarat. Ulaika tu isim isyarat jamak, klik pada musyar ilah jamak. Tafsirnya bermula mereka itu. Siapa mereka itu? Segala orang yang bersifat dengan yang tersebut tu. Sifat tersebut tadi. Mana sifat yang tersebut? Yang pertama, iaitu apabila dibacakan, disebut nama Allah, gemetar hati. Sifat gemetar hati.
Sifat yang kedua, apabila dibaca atas mereka tu ayat, menambah iman. Yang ketiga, sifat mereka semata-mata serah di atas Allah pada segala kerjaan. Sifat yang keempat, mendirikan solat dengan rukun dan syarat. Sifat yang kelima, membelanjakan harta rezeki Allah Ta'ala bagi ikut jalan kereta Allah. Bermula mereka itu segala orang yang bersifat dengan yang tersebut ni, dengan segala sifat yang lima ataupun dengan lima sifat yang tersebut tu, hum, mereka itulah, tu hum dia panggil apa, dhamiru faslin. Tuhan rakyat tu nak ibunya sungguh, nya taukid dengan selik jemlah, selik dhamir pula. Tak kata ulaikal mu'minun, selalu dah ulaika humul, mai hum dia panggil dhamiru faslin, masuk situ nak taukid. Mana orang tu mereka itulah al-mu'minuna, orang yang mukminin haqqan, sebagai imanan haqqan. Orang yang kata sifat bagi mafhum tolak yang mahzuf. Itulah orang yang mukminin dengan sebenar-benar yakin. Tiada syak sedikit pun orang tu. Ya, kalau orang tak ada keyakinan tinggi, dia tak boleh nak serah. Dia serah-serah ni maksud juga kita panggil harap. Kita tak harap orang kita nak serah tak kerja. Betul. Walau anak sendiri pada harta harap, dia tak serah kerjaan kita. Kita orang menego besar, tokai besar, tiba-tiba anak kita ada 10 orang. Bukan semua anak boleh harap kan. Selalu suruh-suruh gemek tu suruhlah koda tu gemek muka tu setahun, gi oyak ke dia tu mari serta koda tu boleh, tapi nak serah anak koci meja, anak dia anak sendiri pun piyah atas kepala piyah pun bukan ada di piyah tu. Mana kata harap ni buku percaya hati kita suku. Kita kenal anak kita ni sifat dia tu amanah. Orang betul hati sungguh, kerana kita kena ajak kecil kau besar berani hati betul, baru kita berani serah tu dia. Awal jaga. Anak lain, alih. Ayah mana anak kecil, mana bawa bukan anak kecil habis bagi dalam. Ni mata buku serah ni harap mari hati kita. Kita kenal sungguh-sungguh baru kita harap. Maka Allah kita kenal setara anak. Kenal tak ada Tuhan sedia tu. Hak tu lama dah. Sedia ada bau bersalah balik pula dah. Duk tarah. Itu ya, tak boleh, tak ada, tak tepat. Tak mana kena. Apa tak ada kena lagi bab bijak panah harapnya Allah kasih sayang Allah dia dah. Apa tidak serah pula sungguh kan. Itulah contoh tadilah kita dengan sains kita beribu-ribu, tapi bukan semua boleh harap. Tak itu kan? Sains maka sains pula. Ni maka Allah Taala ni'mal wakil, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik yang diserah kepadanya siapa dia? Huwa Allah lah. Sahabat Ibrahim ketika tinggi serah dia dah. Orang dah ikat tubuh nak tahan api, duduk dia. Jibril kata, "Mu ada hajat apa kepada aku?" Tak ada hajat kepadamu. Dari itu minta doa dengan Tuhan. Hasbi bi suali ilmuhu bihali. Hasbi an suali ilmuhu bihali. Memada dah bagi aku daripada minta apa? Ya tahu aku pada dia. Muka pan hak dia belakang dah. Aku juga main sepo pelakon gitu. Dia tengok tinggi. Tu panggil orang mukmin ya sebenar-benar iman. Hak ni nak buat tak leh. Hak ni hak Tuhan akak suku. Kita nak semak apa tak leh ni. Tuhan akak suku kepada siapa pilihan dia agak dia bagilah. Tu dia. Itulah mana Tuhan kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya hukum dulu orang ni orang mukmin yang sebenar, ataupun ada satu logat kita lagi sejati. Sejati. Ni hak sejati ni. Dekat dengan logat saya panggil apa sejati? Hak ni ting. Lawan dia plom. Tu dia. Tu haqqa, lawan dia batil. Tak kalau mukmin yang sebenar Tuhan janji pula akak pangkat pula dah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Janji lagi tu. Bagi mereka itu mana Tuhan bersedia cadang tu lam lahum.
Bagi mereka itu, mana dia bagi mereka itu fahlo di akhirat. Biber apa derajat, fahlo makna balasan. Disedia bagi mereka itu fahlo balasan di akhirat. Gapoi? Biber apa darajat yang tinggi di dalam syurga. Sama-sama masuk syurga pun dia tak sama derajat. Nah, supaya mengaji sekolah tu lah. Ni kelas 10, ni kelas 8, ni kelas 9, macam-macam. Itu pun hak manusia buat ya. Kadang-kadang budak hak duduk kelas 8, kadang-kadang mengaji lebih cerdik pada hak kelas 10 dah. Nampak? Tu. Hak tu hak manusia buat bunyi kelas tu. Ada pun insya-Allah Taala tak tahulah. Abang tu jangan bangga dengan kelas dunia. Nah, ni hadis Allah Taala sedia darajatun 'inda rabbihim. Dia. Biber apa derajat kelas yang tinggi dalam syurga 'inda rabbihim pada sisi Tuhan mereka itu. Tambah lagi wa maghfiratun, tambah lagi dan ampun dosa mereka itu. Itu hajadat. Kalau ada dosa, ampun dosa mereka itu. Lagi warizqun karim, dan dapat rezeki serta kemuliaan dalam ta'zim. Titik tak ada tu. Dalam ta'zim, dalam membesar dan mengagungkan dalam syurga. Habis itulah sifat orang mukmin yang kamil. Sampai di sini muallif kita ni, tua kitab kita ni, dia sedikit nasihat dia masuk situ. Tu hak tua kitab hak muallif dah ni. Dia kata mana? Ikhwani. Maknanya ya ikhwani, hai segala saudaraku. Maknanya gitu. Zahrah ni dah. Ya ikhwani, hai segala saudaraku. Saudara di sini yakni saudara pada agama. Saudara pada agama dia panggil ukhuwah diniyah. Tu murad saudara sini. Hei segala saudaraku, hendaklah masing-masing kita ni amat-amati. Dia baca umat. Cuma tak faham umat-umati. Tak faham tak? Amat-amati, halusi. Jadi lagi asal kita. Amati ni masa halusi. Masing-masing amat-amati atas kesempurnaan iman 5 perkara itu. 5 perkara itu tadilah. 5 perkara, 5 sifat itu sebut tadi. Yang dinamo iman yes benar. Bila orang yang amati di atas 5 perkara tadi, itulah dinamakan amati, namun iman yes benar. Betul semaya zuhir tak ada payah no. Hatu dah sah ke tak sah. Nak tanya hatu. Hatu tak ada payah no. Nah, hak payah hak dalam tu. Khusyuk payah. Ikhlas payah. Hak tu hak taufik suku pula. Yang dinamo iman yang sebenar, yang dijanji Allah ni, yang telah janji oleh Allah, mana itu? Yang dijanji Allah ni, yang telah janji oleh Allah Ta'ala akan orang itu. Apa orang itu? Orang yang mukmin yang sebenar tu. Janji apa? Dapat derajat tinggi dalam syurga, dan dapat ampun dosa sekiranya kalau ada. Tu janji daripada Allah. Dan dapat rezeki dalam syurga dengan kemuliaan, lagi pula ta'zim. Ta'zim ni makna apa? Membesarkan. Dengan kita munasabahnya dengan kemuliaan dan kebesaran. Orang nak sangat ke dunia nak jadi orang besar. Nak berbuat tu lah. Rebuk. Nak jadi orang besar, nak jadi orang mulia. Hanya Allah Ta'ala sedia dah. Kemuliaan ta'zim. Adakah dirinya? Adakah pada dirinya? Yani adakah 5 perkara yang tersebut itu ada pada dirinya? Kalau jawab kata ya dah ada, alhamdulillah.
Riti kita ibarat dia tu. Nah, 5 perkara itu adakah pada dirinya? Sudah adakah pada dirinya? Kalau jawab ya, alhamdulillah. Kalau ada. Dan jika tiada, awakah malak. Dan jika tiada, apa tiada? Yang ni jika tiada dapat akal dia pada dirinya. Kalau tak dapat lagi, maka naklah. Tu baca wakaf, kena wakaf tak kena pun makna. Habis tu wakaf ikut si haram tu. Apa misalnya? Dan jika tiada maka. Kena ada lagu tu. Apa tu? Tak apalah kita bahasa Melayu tu kita faham wala tak boleh baca pun. Nah. Dan tiada maka naklah. Wakaf situ. Tak kena wakaf itu. Ni baca Quran haram wakaf tak kena tu. Tu dia. Dan jika tiada, yakni dan jika tiada dapat ataupun didapati akal dia pada dirinya kalau belum ada, maka hendaklah saudaraku bersungguh usaha beri ada beri dapat. Moga benda ni kita dapat dengan jalan usaha. Allah yang memberi supaya ilmu tak. Dengan sebab kita usaha, Allah yang memberikan. Bukan boleh dengan semata-mata kita. Dia tak beri juga usaha tara mana pun. Orang cerdik, cergah lebih dah pun. Usaha nak Tuhan tak beri tak dapat. Sebab Nabi Musa tak. Dia main berjalan jauh mari daripada Mesir. Dia ikut sebelah balik sebelah balik Bahrain. Dia main tu jalan kaki bawa bekal tu pas terlajak pula dah tu. Sampai tepat dah lajak pergi perak. Nyata-nyata tu lepas paling kelik semula tengok cerita. Mari bertemulah dengan orang dia nak belajar. Mintalah nak belajar. Orang ni kata mu tak boleh belajar, mu tak nak sabar. Tak apa insya-Allah taala aku sabar. Boleh mu nak belajar jadi kata apa aku buat. Tak apa. Apabila pak buat selalu buat apa buat gini salah. Dia Tuhan tak beri jadi sabar macam-macam. Terlupa adab, terlupa apa. Okey. Dia kata in sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau aku tanya lagi, hak kali ketiga kalau aku tanya lagi, maka kita dua tak lagi dah. Balik kena jawab qad balagta min ladunni uzra. Mana mu uzur dah tu. Mu tak boleh dapat dah ada di aku, tak habis tahu kat aku tak boleh mu. Hak tak habis tahu kamu aku tak tahu. Aku nak tanya mu. Hak ada di aku, mu tak tahu. Tengok tu. Tu lobo tara Musa tu. Walah dia tu kalau kita kira dia tu dulu pada Nabi kita 2000 tahun lebih. Tapi bila Nabi kita dipujikan 50 semaya, dialah tu suruh tawal. Musa. Dia suruh tawal. Walah dia mati lama. Dah kali kira. Ni kata orang Nabi, orang wali dia pindah Allah. Dia buat mati pun kita mati tu. Kita mati pun badan. Yang mati roh hidup. Sabit tu kita disyarak beri salam lalu kot kubur. Nanti semua orang duk cokong sekali salat. Lalu kat kubur sini. Assalamualaikum ya dar qaumil mukminin inna insyaallah bikum lalahiqun. Tengok. Tu kata wis salat apa kalau mati? Orang tak erti ni kata tak ada kubur orang mati. Tu kecek di selerak. Tu mana kata kita orang biasa lagi pun. Mati-mati ni badan. Roh hidup dicabut roh daripada badan ni mayit. Roh bukan mayat. Kata tak? Apa lagi orang nabi-nabi, orang wali-wali, ulama, orang lebih lagi. Siapa Tuhan lari tak panggil mati kepada orang syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Menjadi kata mati bal ahya'un, mereka tu hidup. Tak panggil mati benar. Yakni mati dia bukan seperti mati biasa. Menjadi panggil mati tak kau apa biasa itu. Itu. Tengok 2000 tahun lebih Nabi Mi'raj malam tu kan. Mak temu dengan Musa. Muhammad, Tuhan wi apa hak fisikmu Tuhan puji atas aku dan umatku 50 semaya. Allah, berat tu Muhammad, umatmu tak berat nak bawa tu. Banyak-banyak tu. Minta kurang. Tengok. Tu kalau turut dia kurang 5 dah suruh minta lagi turut Musa.
Nabi kata aku rasa malu dah acak kali lah. Tengok tu dia. Sahabat dia. Tapi tengok lobo cara dia Tuhan tak beri. Tak dapat. Akhirnya pecah. Haza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Tak apalah kita nak becek dua ni mu tak boleh kira. Ada di aku mu tak boleh kira. Ada di mu aku nak tanya mu. Sebelum pada becek tak apa aku nak ayat. Hak aku buat tadi. Hak aku bunuh budak tadi. Hak aku takir perahu tadi. Hak aku duk betul pagar nak balik tadi aku nak ayat. Ayat apa? Tak apa asing mu klik ku klik. Cek tadi. Tengok dia tak beri. Walau Musa tu lebih bercakap dah. Tapi lobonya Musa dengan dia Rasul bila ayat tak ada orang alim selalu kita ngaji. Kita dak mana alim budak ada aku apa hari sudah jamah kepala dia gitu. Ya kita bertengah. Allah masya-Allah sungguh. Itulah jadi ilmu semua tu. Itulah nak ayat kata mana pemberian hanya Allah Taala beri. Cuma kita usaha je. Itu dah. Usaha di segi anggota hati kita kena serah tawakal kepada dia. Itu. Itu mana kata kalau tidak dia tak dapat lagi maka hendaklah bersungguh usaha beri ada. Apa tu? Supaya ilak pada kata naklah bersungguh supaya dapat kesukaan akhirat selama-lama, yakni kesukaan yang sempurna, tidak nafi orang mukmin semua dapat kesukaan semua. Tu dia maksud di sini dapat kesukaan yang sempurna yang lebih selama-lamanya. Maka iman yang 5 itu ialah pertama apabila disebut nama Allah atau hukumnya hukum Allah berasa gerun dalam hati, gemetar takut. Satu. Yang kedua apabila dibaca Quran bertambah-tambah percaya atas percaya yang dikatakan bertambah iman orang panggil tu. Sebab itulah penting kita baca Quran tu nak tadabburkan maknanya. Sebelum pada kita nak reti makna tu duk perhati tetap baca panjang apa nak tebal nipis dah tu kan. Dengunglah mana apa kita mengaji di tahu Quran. Ngaji tajwid kelik duk eja di rumah. Lepas tu pergi masuk tu baca-baca tak betul je betul kelik duk ulang-ulang di rumah. Tu ngaji di segi nak betul baca. Di segi makna, tak lupa lagi. Ni makna ayat ni apa dia katalah ni. Apa dia katalah ni duk ayat apa ni. Boleh sepitah lalu faham makna dia apa pula cara mendalami dah. Habis dia tak sama. Hari ni baca Quran je duk perhati makna tu tempat dia sebab tu. Tempat mai bahasa takut. Kedua, apabila dibaca Quran bertambah-tambah percaya atas percaya yang dikata bertambah iman. Bandingnya apa kita mengaji kan. Mula-mula tu mari tak boleh apa. Bawa mengaji lama kena we nahu, kena kelimah we, kena isim fi'il harah we, lagi duk lama lagi boleh banyak lagi. Dah. Tu dia. Ngaji kaedah ni kau pandai tu bertambah-tambah. Tu duk galik tu duk galik ngaji tu. Kelas lah ada tapi duk galik dengan ilmu. Sebab kelas dia habis. Boleh. Habis tak ada duk lagi tak boleh habis dah. Habis lagi lain ilmu tak tahu lagi setara mana. Tengok dah. Lepas tu kena ingat jangan tertipu dengan keduniaan orang panggil. Asalnya untuk nak menggalakkan kanak-kanak supaya dia merajinkan, nak angkat semangat dia dia rajin tu ya. Tapi siapa tua nak ke kelas juga kalau letih. Itu. Baik. Yang kedua, ketiga tiap-tiap satu tu berpegang atas Allah. Berpegang atas Allah. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Tengok dia perintah suruh kita bermesyuarat, tu usaha. Tu amalan bermesyuarat. Lepas tu bila mesyuarat ambil keputusan, jangan pegang dengan mesyuarat tu. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, bukan 'ala al-musyawarah. Kita bicara, panggil ahli-ahli fikir, main pakak fikir, bicara nak macam mana nak ukar masalah macam mana.
Kita nak dapat suatu bukan suara je menapak gini show mari dengan ikhlas. Sudah ambil keputusan setuju tulis 1 2 3 4. Jalan tak lagi. Tak apa, tukar ni pula. Tak ada sia-sia mesyuarat tu amalan kerana Allah Taala suruh bermesyuarat. Tara bijak dengan Rasul suruh mesyuarat. Tapi bila nak berjalan suruh pegang dengan Allah. Fa iza azamta, bila mau ambil keputusan dah Muhammad, fatawakkal 'ala Allah. Mu kena serah ke atas Allah Taala. Mu kena pegang atas Allah. Jangan pegang dengan mesyuarat tu. Nah, kadang-kadang kita mesyuarat tak ada apa. Ayat tu baik tu. Kita dak pegang situ. Sorak pun tak lewat apa. Ayat saya tak kena. Kecak tak kena dah tu baik. Sorak tu mesyuarat. Pak kita nak berjalan tengok tak lagi kita bersorak pun dah nak ukar lagu ni. Sebab tempat itu dak bergantung dengan Allah. Nah. Ini makna kata apabila ketiga tiap-tiap satu berpegang atas Allah Taala. Keempat sembahyang 5 waktu dengan cukup syarat dan rukun seperti tadi. Yang kelima sedekah harta sama ada sunat atau wajib seperti zakat. Itu apa dia buat kesimpulan oleh muallif kita daripada makna ayat tadi. Cukuplah. Ini ayat bawah ni sakut dengan kisah perang Badar. Ni sakut dengan perawatan ayat ni. Kena sekat tu dulu. Dan kita ada seminggu lagi lah insya-Allah taala lah. Dalam bulan puasa tu untuk seminggu lagi. Tak ada uzur apa-apa insya-Allah taala. Lepas tu kita cutilah. Kita royak minggu depan. Wallahu a'lam.